Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Jemaah haji dari Johor yang menunaikan rukun Islam kelima tahun ini diingatkan agar menjaga adab dan tingkah laku sepanjang berada di Tanah Suci. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, setiap tahun jemaah Malaysia dikagumi serta dihormati pihak berkuasa Arab Saudi dan juga jemaah haji negara lain. Justru beliau berharap para jemaah terus mempamerkan tingkah laku yang baik tanpa sebarang masalah yang timbul seperti mana dilakukan jemaah terdahulu. Namun adalah diharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan sepanjang masa berada di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah dapat menjaga adab dan tingkah laku seperti jemaah-jemaah haji daripada Malaysia yang lepas, di mana di masa-masa yang lepas jemaah haji daripada Malaysia dijadikan sebagai jemaah yang contoh. Kita dilihat sebagai jemaah yang mempunyai adab dan tata tertib yang tinggi, selain daripada pergerakan yang tersusun dan penuh disiplin. Tambah beliau, kesemua jemaah yang telah mengikuti kursus haji dapat mempraktikkan segala ilmu yang telah dipelajari dengan baik agar mendapat haji yang mabrur. Datuk Muhammad Khalid juga berharap agar jemaah dapat mendoakan kesejahteraan Malaysia dan juga negeri Johor. Sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kejayaan kepada negara kita dan juga kepada negeri kita. Kita dia maklum negara kita berhadapan dengan pelbagai cabaran dan juga dugaan. Dan baru-baru ini kita juga melalui sebagai rakyat Malaysia beberapa peristiwa yang merupakan ujian luar biasa kepada negara. Dan yang saya maksudkan ialah peristiwa yang menimpa kita melalui kehilangan MH370 dan juga terhempasnya MH17 ditembak oleh pihak yang kita masih lagi tidak dapat mengenal pasti. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis meraikan bakal-bakal haji dan sambutan Hari Raya Anjuran UMNO bahagian Pasir Gudang di Dewan Serbaguna Taman Johor Jaya, Johor Bahru. Hadir sama Ahli Parlimen Pasir Gudang Nurmala Abdul Samad dan Timbalan Ketua UMNO bahagian Pasir Gudang Abdullah Abdul Rahman. Pada majlis tersebut, seramai 107 bakal haji daripada kawasan Parlimen Pasir Gudang menerima sumbangan berupa wang tunai serta kain pelekat dan telekung bagi persediaan menunaikan ibadah haji. Bakal haji yang ditemui melahirkan rasa syukur dan teruja kerana terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini dan berharap dapat melakukan ibadah tersebut dengan sempurna. Merasa bangga di mana pada tahun ini saya telah dijemput ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Saya bersyukur kepada Allah SWT di mana saya telah salah satunya terpilih untuk pergi bersama isteri saya ke Tanah Suci. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tamu haji yang telah memberi saya kursus yang begitu tepat kepada saya. Sekian, terima kasih. Macam mana dengan persiapan? Persiapan saya daripada awal bila saya menerima tawaran, saya telah bersedia dan saya telah mengikuti segala kursus-kursus yang telah diajarkan oleh pihak tabung haji. Saya penerbangan yang pada 23 bulan 2. Penerbangan yang kedua terakhir bagi negeri Johor. Tak terkatalah rasa hati gembiranya tu. Debar-debar kalau tengok. Yang pertama? Tak, saya mungkin masuk yang ketiga. Perasaan daripada sebelum ni dengan yang sekarang ni? Sama je lah. Maksudnya yang pertama ke yang kedua? Yang kali ketiga, apa lagi yang Pakcik harapkan daripada yang ketiga? Mungkin yang terbaik lagi lah. Lebih baik daripada yang lepas-lepas lah. Dengan pengalaman yang ada lah kita gunakan. Penerbangan yang keberapa? Yang ke-56. 22 bulan 6. 22 bulan 9. Syukur Alhamdulillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk tahun ini saya akan bakal haji. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya Mahmud Batin. Macam mana persediaan untuk persediaan? Alhamdulillah saya dah sediakan
adalah perbezaan sikit-sikit kata orang tu, dan yang tahun lepas saya dapat umrah, insya-Allah mudah-mudahan dapat lagi bagus. Yeah. Kerajaan Negeri Johor menyambut baik sebarang inisiatif yang dilakukan pelbagai pihak dalam usaha mengupayakan rakyat melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Ini termasuk pelaksanaan program Tuition Help Yayasan Pelajaran Malaysia YPM, sebuah perkhidmatan tuition yang disediakan secara percuma bagi membantu pelajar yang bakal menduduki peperiksaan ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM pada tahun ini. Ini satu usaha yang sangat baik yang kerajaan amat mengalu-alukan, kerana seperti yang telah saya katakan, kita perlu mengupayakan rakyat, dan satu daripada pendekatan mengupayakan rakyat ialah melalui penguasaan mereka terhadap ilmu dan pengetahuan. Keboleh saingan negara Malaysia, our competitive edge, kemampuan kita untuk bersaing bergantung kepada modal insan yang terdapat dalam negara kita. Datuk Muhammad Khalid berkata demikian ketika sidang media pada majlis perasmian tuition percuma program Help YPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Permasjaya 2 Pasir Gudang. Program tuition percuma ini turut melibatkan mata pelajaran sains bagi pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM. Program tuition tambahan melibatkan mata pelajaran teras yang lain turut dilaksanakan hasil kerjasama YPM dan juga Gerakan Pemuda UMNO Pasir Gudang. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Khalid meminta semua pihak membantu kerajaan negeri dalam usaha melahirkan modal insan, terutamanya bagi pelajar yang tidak bernasib baik. Dan prosesnya bermula daripada sekolah. Jadi atas sebab itulah masyarakat, satu, kena faham, dua, masyarakat juga digalakkan untuk turut menyertai proses untuk membawa dan melahirkan modal insan. Dan pendekatan kerajaan lebih-lebih lagi kepada pelajar yang tidak bernasib baik. Kita tak hendak mereka yang tidak bernasib baik tercecer, kerana melalui ilmu, penguasaan ilmu inilah dia boleh merapatkan jurang dan boleh mengatasi kemiskinan ataupun ketinggalan yang dihadapi oleh keluarga mereka. Datuk Muhammad Khalid turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM40,000 yang akan diberikan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Permasjaya 2. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu itulah saya memberi peruntukan sebanyak RM40,000 bagi tujuan untuk menatang ekonomi kepada pihak sekolah. Kepimpinan UMNO bahagian digesa tidak mengutamakan kepentingan diri, sebaliknya menjadikan kepentingan parti sebagai asas perjuangan mereka demi memastikan kelestarian parti. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, ini penting sebagai usaha mempertahankan negeri Johor agar tidak terjatuh ke tangan Pakatan Pembangkang pada pilihan raya umum PRU ke-14 akan datang. Beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO berkata dalam usaha menguatkan jentera parti, pemimpin UMNO harus turun padang bagi mengesan permasalahan yang dihadapi rakyat. Ini bagi membolehkan rakyat kekal yakin terhadap UMNO sebagai parti politik yang memperjuangkan nasib dan menjaga kepentingan rakyat. Menurut beliau, tanpa sokongan akar umbi, apa sahaja agenda yang dilakukan tidak akan dapat dilaksana dengan berkesan. Kita menyedari hakikat bahawa tanpa sokongan daripada akar umbi, apa sahaja agenda yang kita lahirkan ianya tak dapat dilaksanakan dengan baik dan juga berkesan. Dan banyak kali kita sarankan kepada kepimpinan di peringkat bahagian, di peringkat cawangan supaya tidak terpisah dengan akar umbi. Maka sudah itulah contoh teladan perlu dilakukan oleh kepimpinan di peringkat yang tertinggi. Kalau kepimpinan di peringkat tertinggi, peringkat negeri, akar umbinya ialah bahagian, maka di peringkat bahagian akar umbinya ialah cawangan, dan cawangan akar umbinya ialah masyarakat. Kita tidak boleh terpisah dengan akar umbi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Bakri di Maktab Rendah Sains Mara Bakri. Datuk Muhammad Khalid dalam ucapannya juga meletakkan harapan tinggi kepada UMNO bahagian Bakri agar berjaya memperoleh kembali kemenangan dalam PRU ke-14 nanti. Ialah
UMNO bahagian Bakri tetap diberi perhatian oleh kepimpinan. Kepimpinan negeri sama ada di peringkat kerajaan dan parti masih mahukan Bakri mengambil tempat sebagaimana bahagian-bahagian yang lain turut berjuang bersama-sama. Dan ini menunjukkan bahawa di peringkat kepimpinan parti dan kerajaan negeri kita masih lagi letakkan harapan kepada orang Bakri dan UMNO Bakri. Saya masih letakkan keyakinan bahawa UMNO bahagian Bakri, orang UMNO di sini merupakan pejuang-pejuang kental parti. Dulu, kini dan selamanya. Sementara itu, pemimpin UMNO di setiap peringkat tertinggi disaran agar menyediakan perancangan dan strategi masing-masing sebagai persiapan menghadapi pilihan raya umum PRU ke-14. Ini termasuk mengenal pasti cabaran dan masalah yang sering dihadapi rakyat. Seperti mana yang telah disampaikan kepada bahagian-bahagian adalah dikehendaki dalam usaha kita membuat persiapan bagi kita berhadapan dengan cabaran yang lebih besar, khususnya pilihan raya umum yang akan datang. Maka setiap bahagian perlu mempunyai perancangan dan strategi mereka masing-masing, bagaimana mereka boleh menguatkan sokongan rakyat dan masyarakat kepada parti kita dan calon yang akan kita lantik mewakili parti dalam pilihan raya yang akan datang. Tambah beliau, ia penting bagi memastikan segala persiapan berjalan lancar dan seterusnya memperkukuhkan sokongan rakyat terhadap parti. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penutup persidangan perwakilan UMNO bahagian Muar di Sarang Buaya. Hadir sama Ketua UMNO bahagian Muar merangkap Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim. Datuk Muhammad Khalid berkata, melalui perhimpunan ini beliau yakin kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap Parti Barisan Nasional dan kerajaan dapat dikembalikan menerusi usul yang dibentangkan. Selain kepimpinan di peringkat tertinggi dan akar umbi berpeluang untuk menilai dan mengukur keberkesanan parti dalam konteks masyarakat agar kekal relevan. Selain daripada itu, sudah tentulah melalui perhimpunan ini kita gunakan untuk kita kembalikan keyakinan rakyat kepada parti dan juga kerajaan kita. Dan usaha kita untuk mengembalikan keyakinan rakyat kepada parti dan kerajaan bukan sahaja melalui peranan kita menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita, tetapi yang juga sama penting kita dapat menyampaikan kepada rakyat mengenai segala usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengubah dan memajukan rakyat. Di samping kita mengatasi segala kekeliruan yang timbul di kalangan rakyat, sama ada secara sengaja dikelirukan ataupun tidak. Lebih-lebih lagi dalam keadaan zaman maklumat yang terdapat pada hari ini. Pada majlis itu turut diadakan beberapa lagi program anjuran UMNO bahagian Muar, termasuk meraikan bakal haji, penyampaian anugerah veteran, pelancaran tabung membina bangunan UMNO bahagian Muar serta pelancaran Dewan Sarang Buaya. Kira-kira 4,000 pemandu teksi di Johor Bahru dilantik sebagai duta komunikasi untuk perubahan tingkah laku bagi membantu Jabatan Kesihatan mengurangkan kes demam denggi di negeri ini. Pengerusi Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Ayub Rahmat berkata, kesemua pemandu yang berdaftar dengan Gabungan Persatuan Teksi Berdaftar Johor Bahru akan dibekalkan dengan borang kaji selidik dari Kementerian Kesihatan untuk diberikan kepada penumpang. Katanya borang akan diedarkan selama 2 bulan bermula 24 Ogos dan penumpang dikehendaki menjawab beberapa soalan mengenai tahap pengetahuan mereka berkaitan denggi. Manakala maklumat yang diperoleh itu akan digunakan untuk melakukan kajian mencari cara yang lebih berkesan bagi mengurangkan kes demam denggi.
Sekian Nuril Akid Abdul Razak untuk edisi Buletin Selatan. Salam takzim.